إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan pengajian fiqh manhaji berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Malam ini kita sambung daripada pengajian yang lalu. Yang lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan kedudukan Al-Quran dalam fiqh. Bagaimana kedudukan Al-Quran dalam fiqh, dalam fiqh. Maka pada malam ini sambungan kepada perbincangan itu ialah kedudukan dan peranan as-sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kitab fiqh manhaji ni disebut as-sunnah ialah semua yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi ataupun pengakuan dia, takrir dia. Maknanya benda yang Nabi cakap itu dikira sebagai sunnah, benda yang Nabi buat pun dikira sebagai sunnah, dan benda yang Nabi diam, benda tu berlaku depan Nabi, kan, benda tu berlaku depan Nabi dan Nabi tidak membantah ataupun tidak melarang perkara yang berlaku depan baginda, itu pun dikira sebagai sunnah. Baik, maka dalam kitab kita ini dia bagi beberapa contoh untuk memperjelaskan tentang peranan as-sunnah sebagaimana yang dia sebutkan. Hadis yang pertama sebagai contoh untuk menyebut bagaimana Nabi cakap benda tu. Nabi sendiri cakap. Apa dia? Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bila hadis tu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, biasanya kita sebut, dikenali sebagai muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadis sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Maksud dia, sibabul muslim, mencaci ataupun mencela orang Islam itu fusuq. Fusuq bahasa Melayu kita fasik. Wa qitaluhu, manakala memerangi orang-orang Islam itu hukumnya adalah kufur. Baik, itu hadis sebagai contoh bahawa hadis ini Nabi yang cakap. Dia keluar daripada lisan, daripada lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik, muslimin muslimat sekalian, kita hurai sedikit hadis ni. Apa maksud sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr? Mencaci orang Islam itu hukumnya adalah fasik, manakala memeranginya adalah kufur. Baik, kita tengok di antara beberapa huraian para ulama berkenaan dengan hadis ini. Baik, antaranya apabila dibincangkan berkenaan dengan hadis ini, apa yang kita boleh sebut ialah apakah kedudukan fusuk ataupun fasik dalam ajaran Islam. Maka apabila kita melihat di dalam Al-Quran, umpamanya surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-7, qala Allah Ta'ala
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana wal isyan. Baik. Maknanya fusuk itu, fasik itu dia duduk antara dua benda. Dia duduk di antara dua kedudukan yang hina dalam ajaran Islam. Yang pertamanya, yang paling atas sekali, yang paling hina sekali, yang paling besar dosanya ialah kufur. Al-kufra. Kalau tuan-tuan boleh tengok di situ, wa karraha ilaikum al-kufra. Nombor satunya al-kufra. Kufur, kekafiran, kekufuran. Itu nombor satu. Yang tengah-tengah itu ialah, siapa yang boleh nampak tu, yang color biru, yang color biru gelap tu. Yang tengah-tengah itu ialah wal fusuqa, yang kita kata fasik itu, kefasikan. Itu dia duduk di tengah-tengah. Yang ketiganya ialah wal isyan. Kan, wal isyan maknanya orang yang buat dosa, yang buat maksiat. Baik, maknanya kalau kita dengar istilah ni, tuan-tuan kena tahu ada tiga istilah. Satu kufur. Yang kedua fusuk ataupun fasik. Yang ketiganya isyan, maksiat ni. Baik. Tiga ni semuanya dosa. Semuanya benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Ta'ala berdasarkan surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Sebab ayat ni Allah Ta'ala kata wa karraha ilaikum, kan? Benda ni benda yang dibenci, yang tidak disukai, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nombor satunya ialah al-kufr, kekufuran. Kekufuran di sini maknanya al-khuruj minal millah, keluar daripada millah, keluar daripada agama. Dia dosa, dia maksiat juga. Tapi dosa dia, maksiat dia sampai tahap dia terkeluar daripada agama. Maknanya dia bukan lagi menjadi orang Islam. Yang nombor tiga tu, tuan-tuan sekalian, sebab fusuk ni tengah-tengah, kita tengok yang nombor tiga itu ialah wal isyan. Orang yang buat dosa. Dosa ni sebagaimana yang kita tahu, dia ada dosa besar, dia ada dosa kecil. Kan? Siapa yang kekal melakukan dosa kecil, ataupun siapa-siapa yang melakukan dosa besar tanpa dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia jadi fasik. Itu fasik tu. Siapa yang buat dosa kecil, walaupun dosa kecil tapi berterusan, berkekalan. Dia bukan kata sekali-sekala, ahyanan tak. Dia bukan sekali-sekala, tapi dia berterusan, dia kekal dengan dosa kecil. Fasik. Ataupun dia buat dosa besar, dia minum arak umpamanya, dia berjudi umpamanya. Dalam kes ni, dia memaki, mencela orang-orang Islam umpamanya. Maka hukum dia fasik. Dan fasik itu kedudukan dia lebih tinggi daripada maksiat, lebih tinggi daripada isyan, dosa hak biasa ni. Dia lebih tinggi, tapi dia duduk di bawah yang kita panggil sebagai kufur. Maknanya dia tidak terkeluar daripada millah, tapi dia lebih besar daripada dosa, lebih besar daripada maksiat. Itu makna yang kita sebut sebagai fusuk. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita sebagai orang Islam jangan sekali-kali kita ni mencaci mencela. Mencaci mencela ini, muslimin muslimat sekalian, kita kena faham apakah yang dimaksudkan sebagai dengan mencaci ataupun mencela. Mencaci ataupun mencela ni, dia antara benda yang mana kita bercakap benda yang aib berkenaan dengan orang Islam tu, sama ada dia betul ataupun dia salah, kita cakap benda tu. Itu yang disebut sebagai mencaci dan mencela. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa mencaci mencela orang Islam ni, dosa dia lebih besar daripada mengumpat dan lebih besar daripada fitnah, sebab dia gabung dua-dua sekali. Dia gabung dua-dua sekali. Caci dengan mencela ni tuan-tuan sekalian, dia bercampur antara hak betul pun dia, mengumpat tu pun satu, dalam tu ada, dan pada masa yang sama fitnah, tokok tambah tu cerita tu. Yang tu yang dikatakan mencaci dan mencela orang Islam, yang mana hukum dia lebih besar daripada fitnah, bercakap dusta tentang orang Islam, saudara se-Islam, dan lebih besar daripada mengumpat.
Itu besarnya kedudukan dosa apa yang disebut sebagai mencaci ataupun mencela orang Islam. Baik. Di sini dia kata qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dia mengatakan bahawa ijma', dia kata ijma' bi ijma'il ummah. Ijma' ummah ni maknanya ijma' seluruh ulama-ulama Islam mengatakan bahawa haramnya seseorang Islam itu memburukkan saudaranya tanpa hak. Kalau kita, tuan-tuan sekalian, kita mengadu, kita cerita buruk tentang orang Islam kerana kejahatan yang dia buat dan kita buat aduan kepada polis, yang tu tak termasuk. Kan? Yang tu tak termasuk. Ataupun dalam soal amar ma'ruf nahi munkar tentang kejahatan seseorang Islam umpamanya, maka kita perlu bercakap supaya orang ramai sedar tentang kejahatan dia. Yang tu tak termasuk. Yang tu hak, kan? Kita ada hak dari segi agama. Tapi yang tak bolehnya yang tidak ada hak. Dia sebagaimana mengumpat secara umumnya tak dibenarkan dalam agama. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bercakap tentang benda buruk tentang saudara kita, tuan-tuan kena pastikan bahawa benda yang tuan-tuan cakap tu ada sebab. Contoh apa dia ada sebab? Katalah tuan-tuan duduk dalam satu kumpulan, persatuan umpamanya, pertubuhan ataupun jamaah, kan? Tiba-tiba ada seorang saudara kita ataupun pemimpin kita, dia buat satu benda yang tak berapa elok, kan? Benda yang tak berapa elok yang kita kena bincang. Maknanya bincang tu sebab apa? Sebab mungkin perlu ada orang pergi tegur dia, ada orang pergi nasihat, bercakap dengan dia dan sebagainya, ataupun perlu ada usul dan sebagainya berdasarkan istilah dalam peraturan persatuan masing-masing dan sebagainya. Maka yang itu dibenarkan, kan? Sebab ada tujuan yang baik, ada hak. Tapi bercakap seronok-seronok tanpa sebab apa-apa, bercakap tanpa ada tujuan apa-apa, suka-suka, itu yang dikatakan sebagai mengumpat. Maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut tentang hal-hal ini sebagai perkara yang mana berlaku ijma' di kalangan ulama Islam tentang perkara-perkara seumpama ini. Baik. Muslimi muslimat sekalian, kemudian kita lihat satu contoh yang lain pula daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila ditanya tentang apakah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, yakni di rumah Nabi. Ini satu hadis yang lain pula, contoh yang lain. Baik, contoh ni tuan-tuan sekalian, contoh nak sebut Nabi tak cakap ni, sunnah ni Nabi tak cakap. Tapi sunnah ni dalam bentuk perbuatan Nabi. Benda yang Nabi buat. Hal keadaan Nabi. Nabi tak cerita, tapi orang lain yang tengok keadaan Nabi tu, dia cerita hal keadaan Nabi. Itu pun kita panggil sebagai sunnah, ataupun kita panggil sebagai hadis. Maka dia bagi contoh di sini dalam kitab Fiqh Manhaji ni, dia bagi contoh bila ada orang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi buat apa bila Nabi duduk di rumah? Nabi buat apa? Dalam hadis ini, hadis Imam Bukhari juga tuan-tuan, dia kata ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Rasulullah, dia kata apa Nabi buat masa dia duduk di rumah? Qalat, maka berkata Aisyah jawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu qama ilaiha. Dia kata Nabi ni bila dia duduk kat rumah, benda apa Nabi buat? Dia kata Nabi melakukan kerja keluarganya. Maknanya Nabi membantu kerja rumah. Nabi membantu kerja rumah, yakni membantu kerja-kerja yang dilakukan oleh ahli keluarga Nabi. Dan apabila tiba waktu solat, kalau bahasa kitanya, masuk je waktu semayang, dengar azan, Nabi pergi menunaikan solat. Jadi kalau kita hari ni, tuan-tuan sekalian, kita nak ikut sunnah Nabi, sunnahnya apa dia? Antaranya hak ni. Apa dia hak ni? Apa dia? Tolong buat kerja rumah. Orang lelaki dia tak jatuh standard dia kalau dia tolong
isteri dia buat kerja rumah. Saya malam ni saya nak masuk dalam bakul nak angkat sendiri, boleh tak? Nak masuk dalam bakul nak angkat sendiri, boleh kan? Rumah saya yang saya duduk sewa ni tuan-tuan, tak tahulah kebetulan ke apa. Saya mula-mula saya duduk tengok, saya tak cakap apa-apa, tapi isteri saya yang cakap. Dia kata, abang, jiran kita kiri dengan kanan ni serupa dengan abang, dia kata. Saya kata, apa dia? Dia kata dua-dua jiran kita kiri dengan kanan, suami dia yang sidai baju. Mana saya pun duduk sidai baju, yang jiran belah kanan pun suami duduk sidai baju, yang jiran belah kiri pun suami duduk sidai baju, tak pernah nampak bini dia sidai baju. Ni kita kata angkat, masuk dalam bakul angkat sendiri ni. Kan? Maknanya tuan-tuan, jatuh tak maruah kita orang lelaki? Contohnya macam saya lah, bukan saya nak puji diri tidak, tapi nak bagi contoh. Katalah saya sebagai seorang lawyer umpamanya, tidaklah terkenal sangat kan, tapi lawyer lah kita kata kan. Jatuhkan maruah seorang lawyer bila pagi-pagi contohnya dia bawa bakul baju, dia pergi sidai, orang duk tengok. Weh, malu ni, nanti orang tengok bawa masuk bakul kan. Ada kereta lalu bawa masuk bakul dalam rumah, takut orang tengok, jatuh standard contohnya. Adakah jatuh standard? Tidak jatuh standard, malah mulia perbuatan yang sedemikian, kerana itulah selari dengan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia lagi? Kerja rumah. Kerja rumah antara hal lain tuan-tuan, tolong basuh pinggan. Jatuh ke standard, katalah tuan-tuan ni seorang tok guru besar contohnya. Tok guru hebat lah kan, masuk TV9, tanyalah ustaz dan sebagainya. Ataupun tuan-tuan ni tokoh korporat, setiap kali masuk utusan Malaysia, masuk berita harian, orang interview macam mana peranan kita dalam mengangkat martabat imej korporat di Malaysia dan sebagainya. Macam-macam lah orang duk cakap. Tiba-tiba keluar cerita kita basuh pinggan dekat rumah. Jatuh ke standard tuan-tuan sekalian? Tak jatuh. Tak jatuh standard. Sebab itulah kerja yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi adalah sebaik-baik contoh kepada kita. Apa lagi tuan-tuan? Kita belikan, isteri kita sibuk dengan anak. Apa salahnya kalau kita tolong bersihkan ikan, perut ikan dan sebagainya? Kan? Membantu kerja rumah. Katalah satu hari kita cuti, kan? Nak perhabis cuti, kita ambil cuti. Isteri kerja di pejabat pagi sampai petang. Kita duduk kat rumah relax. Apa salahnya ambil mop, pergi mop tangga, kan? Bagi hilang debu dengan habuk-habuk dan sebagainya. Ke orang kata, ya apa ni jantan jadi perempuan dah. Ada orang kata gitu ke? Tak. Itu sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendakwa, kita seorang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, maka kerja-kerja rumah itu janganlah kita biarkan ianya dilakukan oleh isteri kita secara bersendirian. Kalau kita benar-benar inginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita nak kumpulkan pahala sebagai bekalan untuk hari akhirat, tolonglah isteri kita melakukan kerja-kerja di rumah. Ini contoh yang kita kata hadis ataupun sunnah yang mana tak keluar daripada mulut Nabi. Nabi tak cakap benda ni, tapi Aisyah yang cerita hal keadaan Nabi ketika Nabi berada di rumah. Ini contoh hadis tuan-tuan sekalian. Baik. Contoh yang ketiga contoh yang ketiga tuan-tuan sekalian, contoh Nabi tak buat. Nabi tak buat ni. Dan Nabi pun tak cakap. Tapi benda tu dibuat oleh orang lain. Dibuat oleh orang lain, Nabi tak kata apa. Kan? Nabi tak larang. Benda tu berlaku depan Nabi. Maka itu pun dikira sebagai hadis ataupun dikira sebagai sunnah. Apa dia? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Baik. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki solat 2 rakaat setelah menunaikan solat subuh. Kan? Semayang subuh, tiba-tiba dia pergi semayang. Lepas semayang subuh, dah semayang dah subuh, tiba-tiba dia pergi semayang pula. Lepas habis semayang subuh berjemaah, dia pergi semayang pula. Nabi pun kata kat dia. Nabi kata dekat lelaki ni, Salatus subhi raka'atan. Nabi kata, semayang subuh ni
2 rakaat. Kan? 2 rakaat Nabi kata. Faqala ar-rajulu, berkata lelaki tu jawab dekat Nabi, inni, dia kata, lam akun sallaitu rak'ataini lataini qablahuma fasallaituhuma al-an. Dia kata apa? Dia kata aku belum menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Dia kata, maka aku melakukannya sekarang. Kan? Nabi tak pernah ajar ni dekat mana-mana sahabat. Nabi tak pernah ajar dekat mana-mana sahabat. Tiba-tiba sahabat ni dia pandai-pandai dia pergi buat. Pandai-pandai dia pergi buat. Bila Nabi tanya dekat dia bagi penjelasan kepada Nabi sebab dia tak sempat nak sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang saya pernah cerita dulu kepada tuan-tuan bahawa kalau tuan-tuan nak sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu, antara sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu, hak paling tuan-tuan kena jaga, hak paling tuan-tuan nak kena jaga, kalau tuan-tuan nak ambil kira dari segi fadilat, dari segi besarnya pahala, nombor satunya antaranya ialah ni, sembahyang sunat sebelum subuh. Kalau betul-betul nak pahala, kan? Kalau tuan-tuan kata aku nak cari satu sembahyang yang aku tak mau tinggal, nak buat setiap kali sembahyang mesti buat. Antaranya yang nak kena ambil perhatian ialah sembahyang sunat sebelum subuh. Jadi bila lelaki ni dia cakap dekat Nabi bahawa dia qada sembahyang sunat sebelum subuh tu, padahal Nabi tak pernah ajar pun. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun senyap. Bila Nabi senyap tu, tuan-tuan sekalian, yang tu dia menjadi sunnah. Nabi buat tak? Nabi tak buat. Nabi ajar tak dekat sahabat suruh buat macam tu? Nabi tak ajar. Tapi bila sahabat ni pi buat, Nabi tak larang, itu dia panggil takrir. Dia panggil takrir, pengakuan ataupun persetujuan ataupun redanya Nabi atas perbuatan yang berlaku depan mata baginda, maka itu dikira sebagai sunnah, walaupun benda tu bukan Nabi cakap, bukan benda yang Nabi buat. Maka hadis ni tuan-tuan sekalian menjadi dalil bagi sesiapa yang committed maknanya yang multazim, yang sentiasa melakukan sembahyang sunat sebelum subuh. Bukan jenis macam setengah orang tu adalah sekali dua dia buat, bukan macam tu. Orang yang committed, yang sentiasa duk jaga sembahyang sunat sebelum subuh, tiba-tiba dia tak sempat, contohnya dia bangun terlewat, dengar azan, dia pergi ke masjid terus sembahyang, sampai orang dah sembahyang, dia tak sempat nak sembahyang sunat sebelum subuh, maka adalah menjadi sunnah bagi orang itu, dibolehkan dalam hukum syarak, dapat pahala jikalau habis sembahyang subuh berjemaah itu dia qada. Maknanya dia sembahyang sunat sebelum subuh tu selepas selesai sembahyang subuh. Kan? Ini contoh tuan-tuan sekalian yang kita belajar pada malam ni. Baik. Setakat tu ada sebarang soalan, sebarang concern tak ada? Boleh? Maka dia dalam kitab kita ni dia kata diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dianggap satu pengakuan daripada baginda bahawa solat qabliyah selepas solat fardu adalah disyariatkan bagi mereka yang belum melakukannya sebelum solat fardu tersebut. Maknanya dari segi hukum syarak diizinkan kepada sesiapa yang ingin menunaikan solat qabliyah, solat sebelum fardu subuh, dia nak buat tapi dia tak sempat, maka diizinkan dalam hukum syarak untuk dia melakukan selepas selesai dia menunaikan solat subuh. Katalah bukan sembahyang berjemaah, tuan-tuan bangun terlambat, bangun sekarang ni subuh habis pukul berapa? 7.30, lebih kurang lah 7.30. Subuh habis 7.30.
Tuan-tuan bangun 7.25. Contohlah, sebagai contoh. Bila tuan-tuan bangun 7.25, kita sembahyang subuh dululah, kan? Sembahyang subuh dulu. Danlah ambil sembahyang gosok gigi lebih kurang tinggal lagi 2-3 minit sembahyang subuh. Kan? Sebab dalam syarak, selagi tuan-tuan sempat satu rakaat dalam waktu, dia kira sembahyang itu tunai, dia kira adaan. Makna tuan-tuan dapat waktu tu. Kan? Kita pun sembahyang subuh 7.30 ni, sembahyang subuh ni, kan? Dikira dapat. Okey, terlepaslah kita dapat pahala, insya-Allah dengan izin Allah Taala dapat pahala yang tu. Baik. Lepas tu boleh tak kita sembahyang sunat qabliyah? Boleh. Berdasarkan hadis ini boleh. Jawapan dia boleh. Baik. Sekarang kita tengok kepada martabat as-sunnah. As-sunnah dia kata menduduki martabat yang kedua sebagai sumber hukum selepas Al-Quran. Dia nombor 2. Maknanya kita kena rujuk kepada Quran dulu, kemudian ada masalah, tidak ada hukum dalam tu, tak dapat penjelasan dan sebagainya, lepas tu barulah kita merujuk kepada hadis ataupun kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dapati hukum tersebut ada dalam sunnah, maka hendaklah kita mengamalkannya sebagaimana beramal dengan Quran, dengan syarat hukum tersebut mestilah sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sandaran sanad yang sahih. Kita nak beramal ni tuan-tuan, dua benda yang sangat penting dalam agama. Ada dalam dua benda ni tuan-tuan tak boleh tak buat. Tak boleh tak ikut, mesti ikut. Apa dia? Quran dan hadis. Hadis ni hadis yang sahih. Hadis yang sahih ni tuan-tuan, kalau bahasa kita orang Melayu yang nak bagi mudah faham, maknanya hadis tu kita yakin dia betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadis sahih dalam bahasa yang mudah. Hadis tu kita yakin, tahap yakin betul dia daripada Nabi. Kalau hadis macam hadis dhaif umpamanya, kita ada syak wa sangka. Hadis tu mungkin daripada Nabi, mungkin tidak daripada Nabi. Itu maksud hadis lemah. Hadis yang dhaif, hadis lemah, kita ada masalah, ada pertikaian. Baik. Maka selain daripada dua ni, muslimin muslimat sekalian, kita boleh tinggal tak selain daripada dua ni? Boleh tak kita tak ikut? Contohnya benda yang ulama kata. Benda tu tak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tapi ijtihad ulama. Tiba-tiba kita tak buat benda yang ulama sebut, sebab kita pilih ulama yang lain, kan? Adakah kita berdosa? Macam mana semua pakai diam? Tidak. Selagi tuan-tuan ikut pendapat yang tuan-tuan yakin benar, kan? Ada ulama katalah ada 3 orang. 3 ni bagi pendapat yang berbeza. Tuan-tuan nilai antara 3 orang ni, tuan-tuan rasa hak nombor 1 ni betul. Maka bila tuan-tuan pilih yang nombor 1, bermakna tuan-tuan tak ikut yang nombor 2. Tuan-tuan tak ikut yang nombor 3. Betul tak? Tapi tuan-tuan masih mengikut pendapat ulama, kan? Maka adakah kita berdosa kerana tak ikut ulama yang kedua? Tak ikut ulama yang ketiga kerana kita pilih ulama yang pertama? Adakah berdosa? Tak. Kan? Yang berdosanya kalau Quran kata kita tak ikut, itu berdosa. Benda yang sunnah kata kita tak ikut, benda yang wajib, sunnah kata wajib, kita tak ikut, itu berdosa. Tapi yang ulama kata, ulama ada ramai, umpamanya ada 10 orang, kita ikut seorang, tak ikut yang 9, adakah kita berdosa? Kita tak berdosa. Contoh 4 mazhab. Dalam 4 mazhab ni tuan-tuan ambil satu mazhab, tak ikut 3 mazhab, adakah tuan-tuan berdosa? Sebab tak ikut 3 mazhab. Kalau kita kira berdosa, beratlah. Maknanya, siapa yang ikut mazhab Syafi'i, semua hak yang Hambali, Maliki, Hanafi, semua berdosa. Kan? Siapa yang ikut Hambali, semua ikut Syafi'i, Maliki dengan Hanafi, semua berdosa. Yang tu teruk lagu tu. Jadi sebab tu kita kata bahawa penerangan ulama, walaupun dia berbeza antara satu sama lain, selagi penerangan dia, pendapat dia, fatwa dia berpandukan kepada Quran dan hadis, selagi itu kita boleh meninggalkan ijtihad yang lain, ambil ijtihad yang lain, asalkan masih dalam lingkungan Al-Quran dan Sunnah dan tidak bertentangan dengan jelas daripada ayat Quran dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nak bagi contoh sikit kat tuan-tuan. Saya contoh ni saya tak berapa suka sebenarnya. Sebab saya sebenarnya tak berapa suka kritik orang ni, saya tak berapa suka. Tapi saya rasa perlu saya kongsi dengan tuan-tuan. Semalam kalau saya tak silap, saya menonton TV3. Kan? Saya jarang tengok TV3 ni tuan-tuan. Duk kalut-kalut ni jarang tengok TV3. Tapi semalam ni ada ruang sikit duk tengok TV3. Waktu pagi lepas anak pergi sekolah, saya buka TV3. Ada satu rancangan di mana tetamu yang dijemput pada pagi semalam, kalau saya tak silap, semalam ke 2 hari lepas, tetamu yang dijemput ini satu ustaz yang terkenal lah. Saya tak mahu sebut nama dia. Satu ustaz yang terkenal dalam bab-bab apa yang popular dalam masyarakat kita ni dipanggil sebagai perubatan Islam. Dalam masyarakat kita ni kita panggil perubatan Islam. Walaupun saya sendiri dan beberapa pendakwah yang lain tak berapa setuju dengan istilah perubatan Islam, tapi tak apalah, masyarakat kita panggil istilah ni dengan istilah perubatan Islam. Yang saya nak cerita dekat tuan-tuan, dia mengajar cara nak halau gangguan histeria, nak ubat masalah histeria. Histeria tuan-tuan tahu kan? Maka dia ajar cara nak bacaan untuk menghalau menghalau gangguan jin yang membabitkan histeria ini. Ada satu bacaan, disuruh dia tiup pada tapak tangan tu, pegang macam tu tapak tangan, tepuk pada antara tulang belikat dekat belakang. Kan? Tulang kipas tak? Tulang kipas kita panggil ni. Kan? Tulang kipas, tulang belikat dua belakang ni, tengah-tengah tu kita tepuk. Jadi bahagian tapak tangan kita yang ni bagi kena di tengah-tengah, dia kata. Dan dia sebut bahawa kenapa kita menggunakan tapak tangan. Yang ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Dia kata kenapa kita guna tapak tangan? Dia kata sebab pada tapak tangan kita ada nombor 18 dengan nombor 81. Nombor 18 dengan nombor 81, 18 campur 81 berapa? 99. 99 tu mewakili Asmaul Husna. Tuan-tuan tengok dekat tapak tangan tuan-tuan ada tak 99? Tak ada ke? Saya ada. Tuan-tuan tak ada? Berat tuan-tuan ni. Macam mana tak ada Asmaul Husna kat tapak tangan ni? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada kan? Ada ke tak ada ni? Kalau tak ada ni something wrong ni. Kalau tak ada something wrong. Ada kan? Saya tengok semua orang ada. Takkan orang Tok Bedu tak ada? Semua orang ada ni. Betul tak? Nampak? Kan? 18 atau 18? Kan? 18 tu macam alif nombor 1 tu. Kan? Lepas tu macam tu kan? Macam V terbalik macam V terbalik. Kan? Satu macam nombor 1 macam V terbalik. Itu 18 dalam bahasa Arab kan? 18. 81 macam mana 81? V terbalik mula-mula, V terbalik mula-mula, lepas tu 1. Itu 81. Ambil tengok tapak tangan tu ada tak? 18 dengan 81 ada tak? Ada. Ada. Jadi tokoh ni dia menyatakan bahawa sebab itu kita menghalau hantu syaitan berkaitan dengan histeria ini dengan menggunakan tapak tangan yang padanya ada 99 Asmaul Husna. Saya bab ni saya garuk kepala tuan-tuan. Bab ni saya duk garuk kepala. Saya pun duk macam itulah kan. Saya tak mau komen apa-apa, cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa katalah tuan-tuan tak mau terima benda tu, kan? Tuan-tuan tak mau terima benda tu. Boleh tak tuan-tuan tak mau terima? Boleh. Sebab bila dia mendakwa itu adalah 18 dan itulah 81 mewakili Asmaul Husna, kita nak tanya dalil mana dia pakai. Sebab benda ni berkaitan dengan agama. Bila berkaitan dengan agama, tak ada benda lain tuan-tuan. Nombor 1 Quran, nombor 2 hadis Nabi, sunnah Nabi. Selain daripada dua ni tuan-tuan sekalian, kita nak tanya dia ambil kat mana. Dan kita bimbang, bukan setakat benda ni boleh tak boleh kita ambil, tapi yang kita bimbang takut kalau tersesat jalan. Saya tak tuduh sesat jalan, tapi bimbang kalau tersesat jalan sebab benda ni tuan-tuan sekalian tak pernah diajar
Kan tak pernah diajar dalam pengajian Islam. Tuan-tuan bacalah Quran, tafsir dan sebagainya, tuan-tuan bacalah hadis-hadis Nabi, tak pernah diajar tentang hal ini. Jadi muslimat sekalian, itu antara contoh, dan saya tak maulah mengkritik dengan kritikan yang keras. Cuma pada pandangan peribadi saya adalah lebih baik kita berhati-hati sebelum mengeluarkan kenyataan seperti ini, sebab dia membabitkan agama. Apatah lagi kita yang bercakap itu, kita adalah tokoh dalam bidang tersebut. Kita bimbang orang ramai percaya cerita tu, maka dia terbawa-bawa dalam masyarakat. Akhirnya masyarakat terima benda tu sebagai akidah, sebagai kepercayaan dia, pegangan dia. Yang tu yang kita bimbang. Jadi mudah-mudahan bila kita tahu tentang hal seperti ini, kita ambil langkah berwaspada. Baik. Kemudian kita tengok peranan as-sunnah adalah menjelaskan dan menerangkan isi kandungan Al-Quran. Itu peranan dia. Peranan dia bagi penjelasan. Quran cerita secara ringkas, sunnah datang, dia bagi perincian. Satu dia bagi perincian. Sebagaimana yang dijelaskan bahawa Al-Quran menyatakan dalil wajib solat dalam bentuk yang umum. Ini yang kita cerita hari tu. Quran kata sembahyang tu wajib. Sembahyang wajib. Manakala sunnah pula menerangkan dengan terperinci, secara mendalam, secara panjang lebar, cara-cara melakukannya dari segi perkataan dan perbuatan. Contoh dia kata berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang direkodkan oleh dalam Sahih Bukhari, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Maknanya semayang, kita kena semayang ni ikut sebiji-sebiji macam Nabi semayang. Jadi dalam hal ni tuan-tuan sekalian, apakah cara tuan-tuan nak belajar cara semayang supaya betul-betul macam Nabi semayang? Antara benda yang tuan-tuan nak kena buat ialah memperbetulkan cara belajar semayang. Macam mana tuan-tuan belajar cara sembahyang? Dalam masyarakat kita lebih popular dengan kitab Minyatul Musalli ataupun Munyatul Musalli. Saya secara peribadi bukanlah tidak bersetuju dengan kitab itu. Bukan tak setuju, tetapi saya mencadangkan dia ada pilihan lain. Dia ada pilihan lain yang pada pendapat peribadi saya lebih baik kalau kita belajar ada buku lain ataupun kitab lain yang sebenarnya lebih tepat dengan kehendak hadis ni, sallu kama raaitumuni usalli. Contohnya saya bawa malam ni sekadar nak tunjuk dekat tuan-tuan, kat rumah saya ni ada 2 buku dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu tuan-tuan pun boleh baca. Satunya tuan-tuan, dia pengarang dia sama tapi dia ada cetakan yang berbeza. Satunya dia kata tajuk buku ni contoh sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk buku ni contoh sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang dia Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Alih bahasa dan tambahan baru oleh Abdullah Al-Qari. Ini ustaz di Kelantan ni. Ni Abdullah Al-Qari ni satu ustaz di Kelantan yang banyak menulis, menyusun, menterjemah buku-buku agama, dan dia buat buku ni, kalau tuan-tuan tengok buku ni sangat mudah untuk tuan-tuan faham. Sangat mudah untuk tuan-tuan faham, dan kalau tuan-tuan banding antara buku ni, bukan saya nak memperendahkan mana-mana buku ataupun mana-mana tokoh, tapi saya hanya bagi cadangan tuan-tuan kalau tuan-tuan nak belajar sembahyang, nak cek balik cara kita sembahyang, nak perbaiki cara kita sembahyang. Kita selama ni kita belajar Minyatul Musalli, maka apakah salahnya kalau tuan-tuan belajar satu lagi buku? Belajar satu lagi buku, baca buku ni, tengok banding sembahyang kita tu dengan kandungan buku ni. Sebab apa saya syorkan buku macam ni tuan-tuan sekalian? Kerana buku ni bila dia cerita tentang tata cara sembahyang, dia akan bawa sokongan dalil. Kan? Dia akan bawa sokongan dalil. Hadis mana? Hadis Bukhari contohnya.
Hadis Bukhari contohnya, hadis Muslim contohnya, hadis Tirmizi contohnya, Abu Daud dan sebagainya. Lepas tu dia letak pula apa ni, kedudukan hadis, sahih ke, dhaif ke, ada pertikaian ulama ke. Mana kita boleh baca, kita boleh banding. Oh, yang aku buat selama ni tak ada pun dalam buku ni. Macam mana tu? Kan? Yang kita duk buat selama ni tak ada. Duk cari-cari tak ada. Tu ada benda yang tak kena lah tu. Kan? Ataupun yang kita buat selama ni ada, tapi ada cara lain pula yang Nabi buat. Kan? Ada cara lain yang Nabi buat. Maknanya ada beberapa cara. Ada beberapa riwayat yang menceritakan bahawa bila Nabi buat satu benda tu, Nabi buat beberapa cara. Kan? Antaranya apa dia? Bila bangkit daripada sujud umpamanya, nak pergi ke rakaat yang kedua misalan, kan? Antaranya cara yang pertama, Nabi tekan tangan dia ke lantai, ke tanah, Nabi bangkit. Kan? Itu antara caranya. Lepas tu cara yang kedua apa dia? Nabi pegang pada lutut, Nabi bangkit. Lagi, Nabi tekan pada paha baginda, Nabi bangkit. Dia ada beberapa cara. Dia kita pun bacalah, kita tengok. Cara yang macam mana yang sahih, cara macam mana yang tak sahih, yang kita buat ni cara macam mana, yang kita duk tekan sebelah tu macam mana. Baru kita tahu bahawa sembahyang kita ni adakah sebiji macam yang Nabi buat, ataupun sebenarnya kita main agak-agak kita buat, kita rasa betul tapi sebenarnya tak betul. Itu cara dia. Cara ni mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca, lepas tu tuan-tuan tak faham boleh tanya ustaz dan sebagainya. Buku yang kedua pun pengarang yang sama juga tuan-tuan sekalian. Cuma ni edisi yang telah revised, yang telah di revise apa dia? Yang telah di revise. Disemak kan? Yang telah disemak lah, yang telah disemak. Edisi yang telah disemak. Pengarang yang sama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia sebenarnya ada beberapa pengarang, tapi saya bagi contoh yang ni. Tajuk dia Sifat Solat Nabi. Ini juga satu buku yang bagus yang saya syorkan kepada tuan-tuan. Yang ada dengan saya ni alih bahasa Muhammad Talib. Alih bahasa Muhammad Talib ni versi Jakarta, Yogyakarta. Penerbit di Yogyakarta, tuan-tuan sekalian. Juga bahasa dia bukanlah bahasa Indonesia yang susah untuk tuan-tuan faham, dan dia ada komentar dia ada ulasan dia, dan cara yang sama juga dia bawa macam mana pandangan Imam Syafi'i dan sebagainya. Sebab tu saya kata bahawa ini antara buku yang sangat bagus. Sebab contoh saya sebut kepada tuan-tuan, dalam buku ni yang Sifat Solat Nabi, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia kata tentang bagaimana sikap para imam dalam mengikuti sunnah dan dalam meninggalkan perkara yang menyalahi sunnah Nabi. Kita ni orang Islam, kan? Nabi kita ialah Nabi Muhammad. Kita mesti ikut Nabi Muhammad. Maka bila kita nak ikut Nabi Muhammad, antara benda yang kita mesti buat ialah ikut sunnah Nabi, dan benda yang bercanggah dengan sunnah kita wajib tinggal, kan? Maka dia kata, dia bagi beberapa contoh yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Dia kata di sini bahawa contoh yang dia boleh bagi ialah macam Abu Hanifah. Dia kata, imam mazhab yang pertama, siapa dia imam mazhab yang pertama? Imam Abu Hanifah. Mazhab ni ada 4, kan? Dari segi kronologinya, imam mazhab nombor satunya ialah Imam Abu Hanifah. Dia kata yang pertamanya Abu Hanifah. Nama sebenar dia Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Murid dia meriwayatkan pelbagai macam perkataan dan pernyataan beliau yang seluruhnya mengandungi satu tujuan, iaitu kewajipan berpegang kepada hadis Nabi dan meninggalkan sikap taksub pendapat para imam bila bertentangan dengan hadis Nabi. Dia kata, banyaklah dia panjang cerita ni, antaranya idza sahal hadis fahuwa mazhabi, yang kita duduk biasa sebut ni, kalau satu hadis itu sahih itulah mazhabku dan sebagainya. Tapi antara huraian di sini yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian ialah bagaimana kesemua imam ni, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan sebagainya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, juga memberikan kata-kata yang lebih kurang sama. Maknanya bila ikut dia, pastikan benda tu tidak bertentangan dengan hadis. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan pendapat imam, ambil hadis, tinggalkan pendapat imam. Baik, maka dia bagi contoh. Dia bagi contoh di sini, antaranya benda yang pernah berlaku dalam mazhab Hanafi. Dia kata, contohnya dia kata, iaitu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi. Dua tokoh ulama besar dalam mazhab Hanafi menyalahi gurunya. Maknanya
pendapat mereka, pegangan kedua-dua imam ini tak sama dengan guru mereka sendiri, iaitu Abu Hanifah. Maknanya ulama zaman dulu dia tunjuk contoh dekat kita. Dalam kita berpegang kepada Islam ni, kita jangan taksub kepada guru. Jangan taksub kepada guru. Tuan-tuan belajar dengan ustaz mana contohnya, kan? Katalah dalam hidup tuan-tuan rasa ustaz ni yang paling bagus. Tuan-tuan pegang semua pendapat dia, itu salah. Itu salah. Bila tuan-tuan pegang semua pendapat dia, itu dah salah. Kita hanya pegang pendapat dia kalau pendapat dia benar mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kalau pendapat dia kita tengok nampak macam samar-samar, nampak macam ada masalah dengan Quran dan hadis, yang tu wajib kita tawakuf sekejap, kita kena cek. Kalau jelas salah, wajib tinggal. Itu sikap kita yang mengaji. Kita tak boleh ikut 100% guru kita. Dan ini adalah contoh dia kata. Dia kata menyalahi gurunya Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Siapa yang mengkaji mazhab Hanafi, dia akan jumpa dua nama ni, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Bila saya buat kajian PhD saya tuan-tuan, antara bila kita masuk saja dalam fiqh Hanafi, masuk je fiqh Hanafi, tuan-tuan mesti baca tulisan dan pendapat Muhammad bin Hasan dengan pendapat Abu Yusuf. Mesti baca dua ni. Sebab dua ni antara ulama kanan dalam mazhab Hanafi. Sebagaimana Imam Nawawi. Bila tuan-tuan sebut Imam Nawawi, dia adalah antara imam yang paling hebat dalam mazhab Syafi'i selepas Imam Syafi'i. Kan? Dari segi ranking tu, dia ranking atas. Dalam mazhab Hanafi, kalau nak cari orang yang sama macam Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dua nama ni, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf antaranya. Ada nama-nama lain lagi, tapi antaranya dua orang ni. Maka dua orang ni tuan-tuan sekalian, dia bercanggah, pendapat dia tak sama dengan Abu Hanifah 1/3. Bukan sikit-sikit. Bukan sikit-sikit. 1/3 daripada pendapat Imam Abu Hanifah, dua orang ni tak sama. Maknanya banyak. 1/3 banyak. Bukan 3/4, bukan 10-20. Banyak. 1/3. Imam Abu Hanifah tuan-tuan tahu sampai ada mazhab sendiri. Tiba-tiba dalam mazhab dia tu 1/3. Muhammad bin Hasan dengan Abu Yusuf tak pakai. Dia ada pendapat dia sendiri. Maka Islam yang kita belajar ni macam tu. Tuan-tuan ada akal, tuan-tuan ada ilmu, ada kefahaman, tuan-tuan kena bina ilmu tuan-tuan, kefahaman tuan-tuan berdasarkan keyakinan. Jangan ikut secara taklid buta tuli, jangan. Kan? Kita belajar, kita banding dengan guru kita yang pertama kata apa, guru yang kedua kata apa, guru ketiga kata apa. Kita compare dengan Quran dan hadis. Itu cara dia tuan-tuan. Baik, kemudian dia kata contohnya dia kata Imam Muhammad bin Hasan minta maaf. Baik, tuan-tuan, dia kata Imam Muhammad, dia kata adapun dia kata Abu Hanifah, dia kata berpendapat bahawa dalam meminta hujan tidak perlu solat. Imam Abu Hanifah dia kata kalau tuan-tuan nak minta hujan tak perlu semayang. Semayang apa? Istisqa, kan? Istisqa. Saya sempat masa dekat Mekah tu tahun 2005 ke 2005, tengah hari tu ada pengumuman dekat Masjidil Haram. Dia kata esok kita akan buat sembahyang istisqa. Dia kata, dia ceritalah bahawa Mekah ni dah lama tak hujan apa semua. Lepas tu dia kata dah kering, banyak berlaku mudarat, kesusahan kepada orang ramai. Maka dalam usaha nak minta tolong dengan Allah Ta'ala, dia kata hari esok kita akan sembahyang istisqa. Dia kata yang akan diimamkan oleh Sheikh Shuraim. Dia kata saya seronok sebab saya antara imam yang menjadi favourite saya Sheikh Shuraim. Baik, bila dengar macam tu seronok dah hati kan. Kita nak dengar sendiri macam mana Syekh Shuraim mengimamkan sembahyang sunat istisqa, sembahyang sunat minta hujan. Baik, sembahyang sunat minta hujan, siapa yang ada pengalaman, kalau kat Malaysia ni jarang sangat sebab Malaysia ni hujan kerap kan, sampai berlebih pula kan. Tapi dekat Mekah, Madinah ni dia bumi dia gersang kan. Dia susah nak hujan. Jadi hujan ni satu benda yang kira rahmat besar tuan-tuan. Sepupu saya dia orang petani. Orang petani, dia lahir di Mekah. Jadi bila dia duduk dah berpuluh tahun di Mekah, kemudian usaha dia nak mendapatkan kerakyatan Arab Saudi ditolak oleh kerajaan Arab Saudi. Ayah dia ditolak oleh kerajaan Arab Saudi.
maka ayah dia bawa anak-anak dia, sepupu saya ni, belajar dekat UIA. Masa belajar dekat UIA ni, di masa tu college kami di Bangsa, Kuala Lumpur, tiba-tiba hujan. Sepupu saya ni Melayu Mekah. Dia dengan geng-geng Melayu Mekah ni tuan-tuan, 4-5 orang keluar daripada college menari beramai-ramai tengah hujan. Kita bakal tengok pelik, ni orang gila mana ni duk menari tengah hujan ni, kan? Kenal ni UIA ni, pelajar UIA, tapi duk menari tengah hujan. Pelajar UIA mana ada menari tengah hujan tuan-tuan? Budak Afrika tak menari tengah hujan. Tiba-tiba budak Melayu Mekah menari tengah hujan. Rupa-rupanya memang tuan-tuan, orang Arab ni, kalau yang duduk di Arab Saudi, kalau hujan turun, dia punya suka tu, lagu tu dia buat. Dia keluar, dia menari, dia menyanyi, dia joget bawah hujan tu. Dia punya seronok. Susahnya hujan. Maka sebab tu, kalau tuan-tuan nak belajar sembahyang sunat istisqa, antaranya ialah duduk dekat Mekah. Kan? Sebagaimana tuan-tuan nak belajar sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah dekat Tok Bedu berapa kali? Sebulan ada? Payah kan nak jumpa kan? Adalah sekali, 2 kali gitulah kan? Kadang-kadang sebulan sekali, tak ada kot kan? Tapi kalau nak belajar sembahyang jenazah, pi masa buat haji, buat umrah kan, tiap-tiap kali sembahyang ada je sembahyang sunat jenazah. Kalau balik Mekah tak reti lagi sembahyang sunat jenazah, hang bengong sungguh lah. Akhirnya bengong sungguh lah. Sampai tak reti lagi, tak tahulah. Nak cerita lagu tu lah, makna kerapnya. Jadi sembahyang sunat istisqa ni antara sunnah Nabi. Dalam mazhab Abu Hanifah tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata Abu Hanifah berpendapat bahawa meminta hujan tak perlu sembahyang. Maknanya sembahyang sunat istisqa tidak disunatkan dalam mazhab Hanafi berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dia kata tak sunat sembahyang untuk minta hujan. Maka dia kata apa tuan-tuan? Akan tetapi, akan tetapi menurut pendapat kami ada imam yang memimpin solat 2 rakaat berjemaah, kemudian berdoa, lalu mengubah posisi selendangnya sehingga hujung yang di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan dan sebaliknya. Mana Imam Muhammad dia tak setuju dengan pendapat big boss dia. Dia tak setuju dengan pendapat tok guru dia, Imam Abu Hanifah. Dia ada pendapat dia sendiri bahawa sunat buat sembahyang sunat istisqa. Itu contoh. Maknanya kalau kita ada dalil, kita dah belajar, jumpa hadis tu sahih, ulama pun dalam ulasan dia kata betul, berdasarkan hadis ni sunat buat benda ni, maka hendaklah kita meninggalkan pendapat tok guru kita ambil hadis Nabi selepas dikonfirm, disyarah, dihuraikan oleh para ulama yang kita boleh percaya. Sebab kita sendiri baca hadis mungkin fahamlah kalau bila diterjemah dalam bahasa Melayu, tapi nak istinbatkan hukum, nak buat hukum daripada hadis kita tak boleh. Maka kita kena ikut huraian para ulama yang alim dalam bidang tersebut. Contoh yang kedua tuan-tuan, Ishaq bin Yusuf Al-Balqi, dia kata salah seorang murid Imam Muhammad dan salah seorang yang banyak mengikut kepada Imam Abu Yusuf, dia kata fatwanya banyak yang berbeza dengan fatwa Abu Hanifah. Fatwa dia berbeza dengan fatwa Abu Hanifah, kerana sebelumnya Abu Hanifah tidak mengetahui adanya hadis. Abu Hanifah imam yang besar, tapi Imam Abu Hanifah ada masa dia tak mengetahui adanya hadis. Tetapi beliau ini tahu ada hadis pada orang lain, kemudian dipergunakannya untuk berfatwa. Oleh kerana itu dia mengangkat kedua tangannya saat hendak rukuk dan bangkit daripada rukuk. Baik, ini dalam kitab Al-Fawaid. Nak cerita gini, dalam mazhab Hanafi nak rukuk ni sembahyang kan, bila waladdallin amin, katalah baca surah kan, baca tabbat yada abi lahabin dan sebagainya. Lepas tu nak rokok, kita mazhab Syafi'i kita angkat tangan kan. Sebab apa tuan angkat tangan? Sebab apa? Lah tak tahu sebab apa. Takbir lah kan. Takbir apa tu?
Lah, pasal apa tuan-tuan ni? Malu ke semua batuk macam saya ni? Takbir dia ada dua, kan? Takbir apa dia? Satu takbiratul ihram. Takbiratul ihram bila? Hak mula-mula tu, kan? Sebab apa nama dia takbiratul ihram? Hak mula-mula tu sebab apa? Sebab tuan-tuan dalam ihram. Betul? Betul ke salah ni? Oh, tuan-tuan ni berat. Saya pun jadi keliru dah ni. Sebab tuan-tuan dalam ihram, tapi bukan ihram haji, bukan ihram umrah, ihram semayang. Kan? Takbiratul ihram. Sebab apa nama dia takbir ihram? Sebab apa nama dia takbir ihram? Sebab tuan-tuan dalam ihram. Tuan-tuan mula ihram. Mula ihram, tapi ihram tuan-tuan tu bukan ihram haji, bukan ihram umrah, tapi ihram semayang. Apa dia ihram semayang? Iaitu benda yang halal di luar semayang, bila tuan-tuan takbir, haram dalam semayang. Itu maksud dia, haram dalam semayang. Apa dia? Contohnya bercakap. Cakap ni haram ke? Tak. Cakap ni mubah, kan? Permissible, benda yang dibolehkan. Cakap dengan saya, cakap dengan isteri, cakap dengan anak, benda yang mubah, benda yang dibolehkan. Bila takbir je Allahu Akbar, haram bercakap. Tak boleh cakap dah. Haram ustaz bercakap. Haram. Tuan-tuan bercakap je dosa. Bukan setakat batas semayang. Tuan-tuan jangan salah faham. Bukan setakat batas semayang. Sengaja membatalkan semayang dengan bercakap contohnya. Haram hukum dia. Haram maknanya berdosa. Ni orang Melayu panggil dosa free ni. Tak pasal-pasal. Kan? Tak pasal-pasal. Ihram haji lagu tu juga. Ihram haji, benda yang di luar haji halal. Masuk je ihram haji, tak boleh. Tak boleh buat dah. Kan? Ihram umrah, tak boleh dah. Apa dia contohnya? Tuan-tuan pun dah tengok tadi, tuan dah senyum. Contoh apa dia? Apa dia? Kahwin. Kahwin haram ke kahwin? Kahwin tak haram, tapi bila ihram tak boleh kahwin. Apa dia lagi? Benda-benda yang berkaitan dengan aktiviti seksual. Aktiviti seksual, kan? Di luar apa ni? Di luar ihram dia dia harus. Bila tuan-tuan dalam ihram, dia jadi haram. Dia bukan setakat menjejaskan manasik, bukan setakat menjejaskan ibadat haji dan umrah, tapi dia haram. Haram ni maknanya berdosa. Jadi takbir ni nombor satu, dia ada takbiratul ihram. Bila tuan-tuan nak rokok, bangkit daripada rokok kepada i'tidal, kita panggil takbir intiqalat. Intiqalat makna dia apa? Takbir intiqalat. Takbir intiqalat maknanya takbir perpindahan. Intiqalat ni, siapa yang biasa sikit bahasa Arab, bila kita sebut nukilan kan, naqal. Dalil naqli, tuan tahu tak? Dalil naqli. Naqli tu nukilan tu, naqal tu pindah, makna dia pindah. Ambil daripada Quran, tu dalil daripada Quran. Naqal, dinakalkan daripada Quran, ambil daripada Quran. Naqal daripada hadis Nabi, ambil daripada hadis Nabi. Semayang ni takbir intiqalat, maknanya takbir perpindahan rukun. Daripada qiyam tu tuan-tuan nak rokok, Imam Abu Hanifah kata tak sunat takbir. Tak sunat angkat tangan tu. Tak sunat angkat tangan. Takbir tu sunat, tapi angkat tangan tu tak sunat. Bangkit daripada rokok, pergi kepada i'tidal, tidak sunat angkat tangan. Kita mazhab Syafi'i, kita belajar kitab ni, angkat tangan tu sunat bila nak rokok, betul tak? Semua orang angkat tangan kan? Bila tuan-tuan bangkit daripada rokok, i'tidal tu angkat tangan lagi sekali. Maka dalam cerita kita ni tuan-tuan sekalian, ulama mazhab Hanafi tak setuju dengan tok guru dia, Imam Abu Hanifah. Adakah dia buat benda salah? Adakah dia buat benda salah kerana mengingkari guru dia? Tak. Dia sebenarnya mengikut ajaran tok guru dia, yang mana tok guru dia kata kalau benda yang dia cakap tak serupa dengan hadis Nabi, jangan ikut benda yang dia cakap, tapi ikut hadis Nabi.
Jadi benda tu yang kita nak set cara kita berfikir. Kita nak set minda kita. Kita tengok tok guru kita kata lagu ni, hadis kata lagu ni, hak tok guru tu walaupun tuan-tuan dah ikut 40 tahun dah kena tinggal. Hadis ni baru jumpa je. Baru jumpa. Tuan-tuan cek dalam internet dan sebagainya, tanya ustaz dan sebagainya. Betul lah hadis ni. Betul lah hadis ni. Tuan-tuan tak ada pilihan dah. Walaupun tuan-tuan duk ikut tok guru ni dah 50 tahun dah contohnya. Dan dia tu bukan orang jahat, orang baik. Dia orang baik. Kita bukan kata dia jahat dah. Dia orang baik. Ramai anak murid. Tapi bila kita jumpa satu hadis ni tak serupa dengan benda tok guru kita ajar, maka kewajipan kita tinggal hak tok guru ajar, ambil yang hadis Nabi. Dan itulah perilaku ulama-ulama mazhab. Ulama-ulama besar, dia boleh tinggal tok guru dia kata, dan dia buat berdasarkan sunnah Nabi. Saya pernah jadi imam di apa ni, Takbai, tuan-tuan, di Takbai. Kami dalam perjalanan pergi ke Mesai, masa tu di UIA, kami buat program bakti siswa daripada selatan Thailand sampai kepada sempadan Burma, Mesai, Chiang Rai Mesai tu. Dia apa ni, masjid minta wakil pelajar UIA jadi imam. Dia orang pun minta saya jadi imam. Dia pesan, dia kata kami masjid ni kami mazhab Hanafi, dia kata kan. Mazhab Hanafi, maka dia kata nombor satunya, dia kata jangan bismillah, dia kata kan. Nombor satu jangan bismillah, dia kata. Okey, jangan bismillah. Tapi bukanlah maksud jangan bismillah, maknanya jangan jaharkan, jangan nyaringkan bismillah. Jadi bismillah tu kita perlahan. Jadi mula-mula tu alhamdulillah, bismillah tu pelan-pelan. Kemudian bila waladdallin tu amin tak ada. Amin tak ada. Jadi waladdallin, lepas tu baca surah. Amin tu tak ada. Itu contoh. Tuan-tuan sekalian kan. Jadi tak apalah, itu orang kampung yang mana kita kena raikan. Nanti kalau kita baca yang berbeza dengan dia, nanti timbul masalah besar dan sebagainya, tak apa, kita ikut. Tapi nak bagi contoh kepada tuan-tuan, mazhab Hanafi ni dia ada beberapa benda yang tak sama. Bila kita tengok, kita compare dengan hadis, kita ambil hadis. Kan? Sama dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan sebagainya. Benda yang kita buat selama ni kalau tak sama dengan hadis Nabi, kita tinggal. Jadi muslimin muslimat sekarang kita berhenti setakat tu. Kalau tuan-tuan ada apa ni sebarang soalan, bolehlah satu dua soalan. Kalau tidak, kita tutup majlis kita pada malam. Ada sebarang soalan? Tak ada.